Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 28 Januari bersama saya Irfan Yazid. Baiklah, kita ke berita utama. Mahkamah Persekutuan memberi tempoh sehingga 20 Mei untuk Datuk Seri Najib Razak memfailkan permohonannya melantik Queen's Counsel atau QC berhubung rayuannya dalam kes RM42 juta SRC International Sdn Bhd. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul berkata tarikh akhir itu ditetapkan oleh Timbalan Pendaftar Siti Hajar Mustafa semasa pengurusan kes secara dalam talian hari ini. Menurut beliau, pendengaran permohonan untuk menerima masuk dijangka akan dibuat di antara 20 dan 24 Jun depan. Manakala tarikh pendengaran permohonan rayuan utama pula akan ditetapkan pada pengurusan kes pada 25 Februari ini. Selain itu, Muhammad Ashraf memaklumkan bagi rayuan membabitkan kemasukan bukti baru, mahkamah mengarahkan pihak berkaitan untuk memfailkan hujahan pada 28 Februari. Pendengaran rayuan berhubung bukti baru itu akan didengar pada 15 dan 16 Mac 2022. Sebelum ini, Najib memohon QC dari United Kingdom dengan mengemukakan rayuan bagi membatalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta bagi kes berkenaan di Mahkamah Persekutuan. Pelantikan Peguam Diraja itu akan dibuat secara ad hoc selepas mendapat kebenaran daripada Mahkamah Malaysia. PAS menyifatkan pilihan raya negeri PRN adalah strategi yang tidak sihat dan tindakan itu hanya menyusahkan rakyat. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata strategi itu dibuat oleh mereka yang kalah pada pilihan raya umum ke-14 yang dipanggilnya kluster mahkamah. Katanya kelompok yang disebutnya telah memainkan politik yang tidak sihat. Kluster ni, yang mahkamah ni, kita tak anggap dia bersalah. Orang yang dituduh belum bersalah. Kalau kita ada moral, lawan di mahkamah, jangan susahkan rakyat. Ni nak susahkan rakyat dengan pilihan raya. Nak selamatkan diri, susahkan rakyat. Lawan di mahkamah lah kalau kita betul, jangan takut. Kemudian yang kluster kalah pilihan raya, tunggu pilihan raya, jangan sabar. Kena sabar lah. Ni buat negeri. Ketika ditemui di Rusila, ahli Parlimen Marang membangkitkan persoalan selepas PRN Johor, negeri mana lagi yang akan menjadi percaturan kluster berkenaan. Sebagai peringatan, beliau meluahkan kata-kata ini. Kita di mana kita ada batas, ada sempadan. Jangan buatlah pilihan raya negeri-negeri ni. Kalau nak buat lagi, kita ada strategi kita. Jangan buat. PAS ada kekuatan sendiri. PAS ada 197 kawasan di seluruh negara. Daripada 222 kawasan parlimen, hanya 25 sahaja yang tak ada kawasan PAS. PAS ada 1 juta ahli. Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Pahang sedang menunggu keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT untuk menghantar jentera bagi membantu calon dari Bersatu dan Perikatan Nasional pada pilihan raya PRN Johor. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Pahang, Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, kesemua 14 cawangan Bersatu Pahang bersama Angkatan Bersatu Anak Muda, Armada dan Sri Kandi bersedia dengan sebarang kemungkinan dalam berkempen selepas penetapan diputuskan pucuk pimpinan tertinggi. Menurutnya, gerak kerja kempen akan dilaksanakan sebaik sahaja menerima arahan MPT. Jelas beliau, PRN Johor kali ini dianggap penting dan luar biasa kerana pengerusi Bersatu Johor adalah Presiden Parti iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau menyasarkan prestasi di Johor lebih baik daripada PRN Melaka sebelum ini. Katanya selain mempertahankan kedudukan sedia ada, partinya juga akan menambah lagi kerusi baru. Berita seterusnya, belum pun reda isu banjir penduduk kampung Kebun Bunga Batu Tiga di Shah Alam sekali lagi diuji dengan musibah apabila kediaman mereka rosak di badai ribut. Dalam kejadian yang berlaku sekitar pukul 5.15 petang semalam, kira-kira 40 buah rumah dipercayai terjejas namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tinjauan Malaysia Gazette mendapati kebanyakan rumah penduduk di Lorong Tok Ali dan Lorong Bunga Raya 3 mengalami kerosakan teruk di bahagian bumbung. Selain itu, pokok-pokok yang tumbang di kawasan berkenaan turut menyebabkan kabel elektrik terputus. Menurut pemilik kedai makan Saiful Azwan Deraman, ketika kejadian dia bersama beberapa orang pekerja sedang menyiapkan makanan untuk tempahan, namun dikejutkan dengan ribut yang berlaku secara tiba-tiba. Tiba-tiba zinc dekat belakang bumbung dia dah bunyi memang kuat. Lepas tu dia terus terbuka dengan secara perlahan terus
tak tahu nak gambarkan pasal dia datang bersama dengan asap putih dan hujan batu. So kami memang terkejut, staf saya terjerit-jerit minta tolong. Saya terus panggil orang jerit lari ke sebelah pasal memang tak nampak keadaan masa tu berlaku macam mana. Pasal yalah, tak bersedia kan, benda tu tiba-tiba datang dengan yang tak sangka dugaan tu. So memang. Sementara itu, penduduk Maznah Muhammad Zain tidak menyangka hujan lebat yang berlaku petang semalam turut disusuli dengan kejadian ribut kuat sehingga menerbangkan separuh daripada bumbung rumahnya. Maznah berkata ketika kejadian dia berada di rumah bersama anak bongsu dan seorang cucu berusia 5 tahun. Yang tahan tu tiba-tiba terdengar bunyi sekali rap je, macam rap bunyi macam tu. Rupanya tengok, ya Allah, bumbung rumah aku dah tak ada. Memang kita orang terkejut lah. Orang kata sekali mata je bumbung tu tak ada. Kita pun tak tahu kenapa ke apa macam mana. Dah terfikir dah, oh mungkin satu lot ni rumah ni memang dah habis kena tu kan. Macam terkejut lah. Kata Maznah lagi, dia kini buntu memikirkan perbelanjaan yang perlu dikeluarkan bagi membaiki bumbung rumahnya yang rosak teruk. Selain Kampung Kebun Bunga, antara kawasan yang turut dibadai ribut kuat semalam termasuk Pasaraya Giant Seksyen 13 dan kejadian pokok tumbang berhampiran Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor masih membekukan semua cuti anggotanya bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana alam. Pengarahnya Nur Azam Khamis berkata ia berkuat kuasa sejak pertengahan Disember lalu sehingga ke hari ini. Jelasnya dalam apa juga keadaan, setiap anggotanya berada dalam keadaan bersiap siaga. Kita tak akan menunggu panggilan daripada orang ramai. Apabila berlakunya hujan atau ribut, kita akan dengan sendirinya kita akan buat rondaan di kawasan-kawasan yang hotspot lah. Macam Shah Alam ni, contoh kita telah mengenal pasti beberapa kawasan yang hotspot yang pertama banjir kilat ataupun yang sering dilanda ribut lah. Contoh di Seksyen 13, itu adalah satu kawasan hotspot yang banjir kilat. Lepas tu Seri Muda pun merupakan kawasan yang hotspot macam contoh. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan kempen keselamatan kebakaran musim perayaan Tahun Baru Cina di Aeon Mall Shah Alam pagi tadi. 2 lelaki ditahan berkait kes rusuhan membabitkan sekumpulan individu termasuk pekerja penghantar makanan di hadapan sebuah restoran di Stesen 18 di sini yang videonya tular di media sosial pada Jumaat. Kejadian sekitar jam 10.30 malam itu dikatakan berlaku disebabkan salah faham berhubung satu kes curi telefon bimbit. Dalam kenyataannya, Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Athrash Wahid berkata kedua-dua lelaki berusia 23 dan 27 tahun itu ditahan di lokasi kejadian selepas dipercayai terlibat dalam rusuhan berkenaan. Menurutnya, laporan mengenai kejadian itu diterima sekitar jam 11.51 malam semalam melibatkan mangsa yang memandu sebuah kereta yang dituduh mencuri telefon bimbit. Ia kemudian disusuli dengan aksi kejar-mengejar sehingga mengakibatkan ia melanggar kenderaan lain. Ia semakin kecoh apabila membabitkan sekumpulan penghantar makanan sehingga mencetuskan rusuhan. Dalam kejadian itu, kenderaan lelaki terbabit telah dirosakkan dengan menggunakan kerusi plastik, batu dan juga kon plastik. Baiklah, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.